ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Pada pagi ini kita akan membaca kitab baru yang berjudul Risalatu Tazkiril Murid fi Suluki Tariqatil Muhtadin. Kita baca berselang-seli. Minggu ni kita baca kitab ni, minggu depan kita baca kitab Hikam. Kitab ini merupakan asas kepada ilmu tasawuf. Apa itu makna tasawuf? Apakah yang dibahaskan dalam ilmu tasawuf? Apakah ada adab orang yang bertasawuf? Ini adalah merupakan asas kepada ilmu tasawuf. Kalau faham dalam kitab ini, barulah kita faham apa yang dibahaskan dalam kitab Al-Hikam. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama daripada Sumatera yang terkenal, Syekh Hasanuddin Ibnu Muhammad Maksum Abi Bakrin. Kitab ni adalah merupakan kitab lama. Kitab ni juga dicetak di Mesir. Itu Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi di Mesir kitab ni. Jadi saya buatkan dia kulit. Asalnya kitab ni kitab lama dalam keadaan yang begitu dhaif. Kertasnya pun dah begitu dhaif dan tidak diulang cetak. Cetak yang terakhir pada tahun 1934 Masihi. Ini cetakan terakhir di Mesir. Kitab ni dikarang oleh seorang ulama yang terkenal. Saya telah bagikan biodata pengarang kitab di belakang tu, iaitu Syekh Haji Hasanuddin bin Muhammad Maksum bin Abu Bakar Ad-Dali, dengan popular namanya Syekh Hasan Maksum, seorang ulama yang alim daripada Sumatera Timur. Beliau mengaji begitu lama di Mekah. Di antara guru beliau yang terkenal iaitu Syekh Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Khatib, Syekh Nawawi Bantani dan beberapa ulama-ulama yang lain. Pada pagi ini kita baca muqaddimah, iaitu kita membaca muka surat 58, tasawuf dan mabadi'nya. Sebelum tu kita baca muqaddimah pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Buka yang kedua. Syekh, lagi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, puji yang mana hamdan, iaitu pujian, yuwafi, yang menyempurnakan, ni'amahu, segala nikmat-nikmatnya. Oleh sebab itu kita memuji Allah di atas segala nikmat yang telah disempurnakan oleh Allah kepada kita, seolah-olah kita menyebut ana ahmaduka ya rabbi, aku memuji kepada engkau ya Allah dengan pujian yang sempurna yang telah engkau sempurnakan nikmat yang diberikan kepada aku. Di antaranya nikmat ilmu, di antara nikmat taufik. Kalau Allah tidak taufikkan kita, tak datang kita semayang berjemaah. Nikmat iman dan nikmat Islam Allah telah sempurnakan kepada kita. Oleh sebab itu Nabi Allah Adam alaihi salam pernah bertanya kepada Allah, apakah ucapan yang terbaik aku ucapkan kepada engkau ya Allah? Ucaplah alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu. Ucapkanlah alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yukafi'u. Yukafi'u pada asalnya iaitu memberikan pertolongan, tapi maksud di sini yusawi mazida ni'amihi, iaitu menyamakan tambahan kepada nikmat-nikmat. Maksudnya di sini bahawa tanda kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menunaikan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah
Subhanahu wa ta'ala yukafi'un, iaitu telah memberikan pertolongan. Disebut dalam bahasa Arab mukafa'ah. Orang tanya, kau dapat mukafa'ah mana? Boleh belajar di Mesir ni. Saya dapat mukafa'ah daripada Al-Azhar. Kalau di Mekah kamu mengaji di sini dapat mukafa'ah daripada siapa? Saya dapat mukafa'ah daripada Wazaratul Awqaf contohnya. Itu satu bantuan, satu pertolongan, mana Allah telah memberikan bantuan dan pertolongan, menambahkan lagi apabila kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur nescaya aku tambahkan segala nikmat-nikmatku kepada kamu. Dan Nabi SAW juga telah bersabda kelebihan membaca pujian ini, Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Ini adalah merupakan zikir yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu, selawat dan salam. Selawat daripada Allah memberi rahmat. Bila Allah berselawat kepada kita, bermaksud Allah beri rahmat kepada kita. Apabila Allah berselawat kepada makhluknya, memberi maksud Allah memberikan keampunan. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berselawat kepada makhluknya, memberi maksud Allah memberikan keredaan. Barang siapa yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali selawat, nescaya Allah berselawat ke atas dia. Contoh hari ini kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian Allah berselawat kepada kita. Mana Allah berselawat kepada hamba-Nya, maka Allah memberikan keampunan, Allah memberikan keredaan, Allah memberikan maghfirah, keampunan tak terhingga. Itu selawat yang datang daripada Allah. Manakala selawat yang datang daripada para malaikat, sesungguhnya para malaikat berselawat ke atas orang yang menuntut ilmu. Memberi maksud para malaikat memohon kepada Allah Ta'ala supaya dia ampunkan dosa. Malaikat ni berdoa kepada Allah, minta supaya Allah ampunkan dosa. Sesungguhnya para malaikat sentiasa berselawat ke atas orang yang tetap di tempat semayangnya. Bila lepas solat dia duduk dulu, kemudian dia berzikir selama mana dia tidak berhadas, para malaikat berselawat ke atas mereka. Mana para malaikat memohon kepada Allah Ta'ala dan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa mereka. Adapun selawat yang datang daripada makhluk seperti kita, iaitu manusia, kita membaca selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, memberi makna doa. Kita berdoa. Kita tak ada doa yang lain, hanya kita doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berdoa supaya Allah memberikan rahmat dan kedudukan yang tertinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita doa sedemikian rupa, maka Allah juga memberikan rahmat kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat bukan setakat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat kepada ibu bapa kita kerana kita telah melakukan perbuatan yang terbaik. Syekh Amin Shinqiti rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Adwaul Bayan, menyebut bahawa di antara bakti yang paling tinggi bagi anak ialah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana apabila anak ini berselawat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal orang yang berselawat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal bapa orang yang berselawat tu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal nenek yang berselawat, datuk yang berselawat. Maknanya bila kita berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat menyampaikan selawat kita ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut namanya Syukri Najib, contohnya bin Abdul Rahim bin Abdul Hamid bil Ash'ari, contohnya disebut keturunan ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kenallah bapa pada Ustaz Syukri ini nama dia Abdul Rahim, bapa kepada Abdul Rahim dia nama Abdul Hamid, bapa kepada Abdul Hamid dia Ash'ari, contohnya. Tahu? Oleh sebab itu Syekh Amin Shinqiti rahimahullah ta'ala menyebut inilah di antara bakti anak kepada bapa.
Jadi bila kita selawat banyak sekarang ni, lepas semayang, Rasulullah kenal bapa kita. Bukan setakat Rasulullah kenal kita, Rasulullah kenal bapa kita. Allahu Akbar. Bila Rasulullah kenal bapa, dia kata besok di akhirat, anak kamu banyak selawat kepada aku. Yang bapa kita pula, dia ada bapa tak, iaitu datuk kita, cucu kamu banyak selawat kepada aku. Oleh sebab itu besarnya selawat ini, ianya melimpahkan rahmat kepada keturunan kita. Allahu Akbar. Oleh sebab itulah pengarang kita berselawat wassalatu wassalamu. Apabila kita berselawat, maka Allah limpahkan rahmat, Allah berikan keampunan. Kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah jawab salam kita, Allah berikan selawat kepada kita, Allah berikan keampunan. Kita selawat pula 10, Allah berikan keredaannya. Kita selawat lagi 10, Allah memberikan keampunannya. Kita berselawat 10, Allah memberikan lagi keselamatan kepada kita. Kita selawat lagi 10, Allah tolakkan bala kepada kita. Kita berselawat lagi, Allah terreda. Allahu Akbar. Tidak terhingga. Itu di bawah ilmu Allah. Selawat daripada Allah ni tidak terhingga maksudnya. Sama ada Allah nak beri keampunan, sama ada Allah nak berikan keredaan, sama ada Allah nak memberikan kesihatan, sama ada Allah nak memberikan menolakkan bala. Tidak ada satu amalan yang terlebih baik melainkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menolakkan bala yang ada. Sebab apabila kita berselawat, Allah turunkan rahmat, habis bala semua, habis wabak-wabak semua. Bila Allah melimpahkan rahmatnya, apabila Allah meredakan hamba kerana hamba ini, iaitu berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu, iaitu salam ke atas siapa? Ala Sayyidina Muhammad, iaitu ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Sesungguhnya akulah penghulu anak Adam. Seluruh anak Adam besok di akhirat, siapakah ketuanya? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada daripada keturunan Nabi Allah Adam dan nabi-nabi yang lain, penghulu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi aku tidak pernah bangga. Tinggi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat besok. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut ana sayyidu waladi Adam. Kita pun menyebut ala Sayyidina Muhammadin, ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Muhammadin. Siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? An-nahi, yang melarang, yang menegah, anil qabaihi, daripada melakukan benda-benda qabih, daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Mana muqaddimah kitab ini sudah menceritakan benda yang tak baik, benda yang baik. Kita sudah dapat gambaran. Kitab ini kitab tasawuf yang disebut dalam ilmu balaghah bara'atul istihlal. Apabila terbit bulan, contohnya kita tahu bulan ni akan mengambang. Bila kita tengok, oh cantiknya, itu mana bara'atul istihlal. Istihlal iaitu seperti terbitnya bulan. Oh sunuk orang. Maknanya bila kita baca muqaddimah, kita dah tahu dah muqaddimah ni nak cerita buat apa. Macam khutbah kita pada Jumaat semalam, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Tu'minuna billah. Jadi ayat Quran dalam surah As-Saff, muqaddimah yang dibaca oleh khatib, kita tahu ni nak cerita bukan senang nak masuk syurga, ni cerita bab syurga. Maka tajuk khutbah bukan jalan pintas, tidak ada jalan pintas menuju ke syurga. Maknanya orang buat khutbah ni, dia muqaddimah nak menggambarkan apakah tajuk yang nak disampaikan. Tajuknya ialah tidak ada jalan pintas menuju ke syurga contohnya. Ini disebut dalam ilmu balaghah bara'atul istihlal. Siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Al-hasi, yang menggalakkan ala ta'ati wal ibadati, ke atas beribadat, ke atas taat dan juga ibadat.
wa ala alihi wa sahbihi, dan ke atas keluarganya dan para sahabatnya. Siapa mereka ni? Alladzina yang taba'u adabahu, yang mi'tabi'u adabahu ataupun taba'u adabahu, iaitu mengikut segala adab-adabnya. Mana adab ni banyak. Adabun adab jamak dia. Adab-adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tariqatahu, dan jalan-jalannya. Mana dalam kitab ni akan dihuraikan berkaitan macam mana kita nak taat, bagaimana cara kita beribadat, bagaimana apakah yang dimaksudkan syariat, apakah yang dimaksudkan dengan tariqah, dan apakah yang dimaksudkan dengan hakikat. Muqaddimah dah sebut kalimah tariqah, mana dalam ni dibahaskan apa itu tariqah. Wa tariqatahu al-muwassilata, iaitu tariqat yang menyampaikan ila sa'adati, kepada kebahagiaan, ila sa'adati daraini, iaitu kebahagiaan dunia dan di akhirat. Wa 'ala salikina, iaitu dibahaskan dalam kitab kita ni juga bagaimana kita nak bersuluk, berjalan menuju kepada Allah. Wa 'ala salikina, ke atas orang-orang yang berjalan dirinya dan mata hatinya menuju kepada Allah. Maslakahum, akan jalan mereka itu bi ihsanin, dengan ihsan. Mana dalam ilmu tasawuf membahaskan kedudukan ihsan. Di sana ada Islam, al-Islam, mal huwal Islam, apa itu Islam? Wa ma huwal iman, apa itu iman? Wa ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Wa ma huwal iman, apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Mana Islam syariat, al-iman tariqah, al-ihsan haqiqah. Berdasarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ihsan Allah, bagaimana sampai maqam ihsan, iaitu maqam dinamakan kedudukan musyahadah, menyaksikan hati ini akan kebesaran Allah dan juga kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Anta abudallaha ka'annaka tarah, kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tak nampak, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah sentiasa melihat kamu. Ni kedudukan ihsan. Bi ihsanin, dengan ihsan kebaikan. Ma baqiyal qurun, selama mana berterusan kurun, berkurun-kurun sehingga hari akhirat. Bit tauhidi, dengan mentauhidkan kepada Allah, wasyahadati, dan juga menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun selepas itu, mana selepas bismillahirrahmanirrahim, selepas membaca alhamdulillah, dan selepas salawat ke atas Nabi dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan juga ahlul bait, dan juga syahadah, maka berkata hamba al-faqir, berkata hamba yang fakir kepada Allah, iaitu kepada Tuhannya yang mengharapkan daripada Allah, ghafaral musawi, mudah-mudahan Allah mengampunkan hamba yang banyak melakukan salah ini. Siapa nama dia? Hasanuddin Ibnu Muhammad Al-Ma'sum Ibnu Abi Bakrin At-Ta'i Al-Jawi. Jawi itu nisbah kepada, bukan Jawa, nisbah kepada orang di Jawi, itu orang di Nusantara ni. Inilah kitab yang kita akan baca pada pagi ini. InsyaAllah kita berselang-seli dengan kitab Al-Hikam. Kita terus langkau muka surat 58. At-tasawwufu dan mabadi'nya. Tasawuf dan mabadi'. Setiap ilmu yang kita nak belajar, kita mesti tahu apa nama ilmu tu, sebab apa namanya begitu, siapakah mula-mula menyusunnya, apakah ambilannya, apa faedah belajar ilmu itu. Itu nama dia mabadi'. Kalau orang buat kajian, kita ada abstrak dia. Jadi kalau orang nak buat master PhD, kita dia apakah yang nak dibahaskan. Ini mabadi'. Mengaji tafsir tapi mabadi' tafsir tak tahu. Sebab apa nama dia tafsir?
Apa faedah belajar ilmu tafsir? Siapakah yang mula-mula mentafsir? Apakah ambilan dia? Begitu juga belajar ilmu mustalahul hadis. Kita nak tahu hadis ni sahih ke tak sahih, siapa yang mula-mula menyusunnya? Kenapa namanya begitu? Ini nama mabadi'. Mabadi'. Jadi ilmu tasawuf, mengaji tasawuf. Kenapa nama dia tasawuf? Kenapa tak nama dia ihsan? Kenapakah tidak nama dia akhlak? Kenapa tidak dinamakan dia ini khuluq dan sebagainya? Ini yang nak dibahaskan, supaya kita bila mengaji tasawuf, kita tahu apakah punca ataupun ambilan daripada kalimah tersebut. Bermula lafaz tasawuf itu daripada as-safa. Ini pandangan pertama. Sebenarnya ta'rif ni, asal kalimat tasawuf ni begitu banyak dihuraikan oleh ulama, sampai berbelas muka surat ta'rif tasawuf. Tapi dalam kitab kita ni ambil yang ringkas dan yang diterima pakai. Pandangan pertama menyatakan bahawa kalimah tasawuf ini diambil kalimah as-safa, bersih. Selalu kita dengar imam baca doa selepas sembahyang tarawih, iaitu doa selepas sembahyang tarawih, wa min labanin wa asalin musaffaini syaribain. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Allah, diberikan kami minum di akhirat besok, iaitu dalam syurga, min asalin, daripada madu, wa labanin, daripada susu segar, musaffaini, safa, tak ada campur lain, betul-betul original. Betul-betul ori. Musaffaini syaribin, hala kaunina syaribin, keadaan kami di akhirat besok minum asal, minum madu dan minum susu segar. Ini doa selepas sembahyang tarawih. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, wa li faraidika muaddin, wa li salati hafizin, wa li zakati fa'ilin, wa li ma indaka talibin, wa li afika rajin, wa bil huda mutamassikin, wa bil lagwi mu'ridin, wa fil jannati dakhilin, sampai wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin wa ilal haudi waridin. Minta supaya pergi telaga Kausar, wa ilal jannati dakhilin, kemudian minta supaya Allah masukkan ke dalam syurga, wa ala sariratil karamati qaidin, dan bila dia masuk dalam syurga, wa bersandar dalam syurga. Wa min ta'amil jannati akilin, makanan dalam syurga kami dapat makan ya Allah. Wa min labanin wa asalin musaffaini syaribin, bukan setakat minum, makan, boleh minum madu, minum susu. Wa min labanin wa asalin musaffaini syaribin bi akwabin, kemudian dengan cawan-cawan dalam syurga. Dalam cawan, insyaallah akbar, doa yang begitu lengkap. Waktu billahumma salamata alaina, dan minta supaya Allah selamatkan. Ini doa selepas sembahyang tarawih. Doa ni ada termaktub di belakang barzanji. Kita baca barzanji. Di belakang barzanji ni ada doa. Doa lepas sembahyang tarawih. Mana kalau kita nak baca macam waktu PKP kan, sembahyang tarawih di rumah, kita nak cari mana doa ni? Cari doa, tapi di rumah ada barzanji lama. Zanji. Kalau orang dulu orang kita Melayu ni, kalau tak ada barzanji di rumah tak sah gitu. Dululah. Mana ada di rumah barzanji. Kalau dulu, kalau anak-anak ni tak pandai barzanji, baca rawi ni, kira malulah bapak. Tapi sekarang kalau tak tahu, biasa. Tak tahu tu perkara biasa. Kalau orang mengaji sekolah agama dulu,
Kalau tak tahu berzanji, satu mana benda aib lah. Tak tahu berzanji. Baca rawi ni. Paling mudah sekali lagu seka. Lagu seka. Siapa tinggi sikit suara, macam saya ni suara tinggi, boleh belajar lagu ras. Bawa lagu ras pergi pakcik sebelah, mengelupur sebelah. Sebab apa? Sebab suara saya tinggi, suara dia rendah. Ini orang dulu. Sama balik kitab-kitab. Baca rawi Al-Jannatu, iaitu kita pun berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham ke tak faham, tapi kita berselawat. Orang kata baca berzanji kau tak faham, siapa juga kau baca Quran kalau tak faham? Tapi kita menyebut nama Nabi, keturunan Nabi SAW, kita berselawat Attirillahumma qabrahul karim, ya Allah harumkanlah kubur Nabi SAW. Attirillahum, ya Allah harumkanlah. Harumkan apa? Yaitu qabrahul karim, yaitu kubur Nabi SAW. Jeffrey sebut Attirillahumma qabrahul karim. Pakcik-pakcik lalu dengar orang baca. Apa maksudnya? Attiril, atar. Maksudnya ni minyak atar. Apa minyak atar? Minyak wangi. Attara yu'attiru attir. Ya Allah harumkanlah Allah. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah harumkan kubur Nabi SAW. Setiap kali kita baca, kita minta harumkan. Allah pandang kita dengan pandang rahmat kerana cintakan Nabi SAW. Azim. Attirillahumma qabrahul karim. Sama balik kita. Iaitu diambil daripada kalimah safa, yakni bersih. Mana orang belajar tasawuf ni bersih. Mengaji tasawuf ni orangnya ialah orang yang bersih. Sifat dia, sifat mazmumah ni tak ada dekat dia. Tapi kalau mengaji hikam, suka bergaduh, dengki, hasad dengki, mengaji tasawuf apa? Mengata orang kerja, menyalahkan orang, condemn sana, condemn sini, tasawuf apa benda tu? Jadi mengaji tasawuf ni orangnya safa, bersih. Ya, dan iaitu bersih batin daripada syahwat-syahwat. Bersih diri dia ni, batin dia iaitu hati dia ini, nafsu dia, daripada mengikut hawa nafsu yang tak baik, syahwat-syahwat yang tidak baik. Syahwat ni mesti ada. Kalau tak ada syahwat, macam mana pula nak menikah? Syahwat ni terbahagi pada dua. Ada syahwat yang baik. Kalau syahwat tak ada, nak makan, masak saja sedap, tak ada syahwat dia. Dia menikah, tak ada syahwat, isteri pun mengadu, 4 lebih tu tak ada. Bagi madu pun biasa, bagi sup ekor pun biasa. Tak ada syahwat. Apa beza? Ini syahwat. Oleh sebab itu ulama menyebut syahwat ni ada kebaikannya, ada syahwat yang tidak baik. Syahwat yang tidak baik ialah syahwat yang syaitaniyah, yang membawa kepada kehancuran dan juga kotoran hati. Bersihkan daripada ran karat-karat yang daripada hati ni, kerana banyak karat ni lah, banyak karat dalam hati ni yang menghalangkan kita daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui olehmu bahawasanya tasawuf itu 2 bahagi. Kalau orang kata ngaji tasawuf ni, kalau kita rangkumkan, ulama kata terbahagi kepada 2. Yang pertama ilmu. Yang pertama ialah ilmu. Tasawuf ni pertama ilmu. Ilmu ni ramai orang mengaji ilmu tasawuf. Sana sini mengaji tasawuf. Yang kedua iaitu amal. Ada ilmu tak ada amal, bukan tasawuf nama dia. Tasawuf ni mesti ada ilmu, tahu istilah-istilah tasawuf, dan dia beramal. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin menyebut, alimtu anna tariqatahum, aku tahu bahawa sesungguhnya jalan-jalan orang sufi ini
tatimmu bi'ilmin wa amalin, sempurna dengan ilmu dan amal. Ada ilmu sahanya tak cukup, beramal tapi tak ada panduan pun tak boleh. Itu Imam Ghazali menyebut, wa kana hasilu ulumihim, adalah terhasil ilmu-ilmu ulama sufi ini, qata'a aqabatin nafsi, memutuskan semua rintangan-rintangan nafsu. Oleh sebab itu kita belajar nafsu ammaratun bisu, nafsu lawwamah, nafsu mulhamah, nafsu semua kita bahas. Tersampailah nafsu al-kamilah seperti Nabi SAW. Nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mutmainnah. Dia putuskan semua nafsu-nafsu yang tidak baik ini, mencari nafsu yang tenang, nafsu yang redha, nafsu yang diradai oleh Allah, nafsu yang sempurna. Wa tanazzuh an akhlaqihal mazmumah, bersih daripada akhlak-akhlak yang tercela. Wa sifatil khabisah, sifat-sifat yang jelek. Hatta yatawassala biha ila takhliyatil qalbi, orang belajar tasawuf ni sehingga bersih hati dia min ghairillah, selain daripada Allah. Kalau ada dalam hati ni lain daripada Allah, belum sufi lagi. Tapi dalam hati Allah, Allah hanya terpandang Allah, sufi. Begitu. Wa tahliyatihi bi zikrillah, dan dihiasi, bukan biar kosong tapi dihiaskan. Kalau rumah kosong tak cantik, baru beli rumah kosong semua, kita pun hiaskan dengan lampu macam-macam jenis. Kalau dah macam kita sekarang ni dah tua-tua, beli lampu LED pun cukup. Baru-baru beli rumah yang berkaca lah, berkilat, lighting semua semua berkilau-kilau. Ini letak ini letak ini, dia hiasi sebab rumah itu kosong. Kalau rumah tu dah bersepah, pergi campak dekat ni lah, dekat kubur duyung tu, pergi campak ke sana. Sana senang, ada tong sampah, sepah. Dia bersih, lapang, hiasikan dengan zikrullah. Inilah orang sufi. Sama balik kita. Bermula hakikat ilmu tasawuf itu mengetahui akan segala kaidah-kaidah yang dikenal dengan dia, akan kebajikan hati. Ini yang kita nak belajar, kaedah-kaedah. Masuk kita hikam dah tinggi, nanti kita cerita macam mana dinamakan tawajjuh, ada dinamakan as-sulu, ada dinamakan maqam begini. Panin orang sebut, Ustaz Syukri sebut maqam-maqam, kubur ke dia kata. Ustaz Syukri selalu sebut maqam-maqam, kak tak faham lah kubur dan maqam ialah bukan kubur, kedudukan seseorang. Kita faham maqam. Ustaz Syukri pun tak ada terjemah, mesti sikit maqam ni. Banyaknya maqam ngaji kitab hikam, dia kata banyak maqam, iaitu kedudukan. Kaedah-kaedah ni kitab kita adalah merupakan basic. Dan seterusnya lagi, iaitu kenal dengan ilmu tasawuf ini akan kebaikan hati dan kebajikan segala panca indera. Panca inderaan makna panca indera kita ini sejahtera daripada melakukan dosa. Oleh sebab itu dalam kitab tasawuf penawar bagi hati, apa dia? Dia cerita bab mulut, dia cerita bab telinga, bercerita bab mata, cerita bab tangan, cerita bab kaki. Nampak ni? Ngaji kitab penawar bagi hati, Syekh Abdul Qadir Mandili. Bahaya ni mulut ni macam mana? Kalau orang bertasawuf, mulutnya terpelihara, matanya terpelihara, telinganya terpelihara, kakinya terpelihara, tangannya terpelihara, kemaluan terpelihara. Nampak dia? Sempurnalah hati menuju kepada Allah. Penawar bagi hati. Dan hakikat amalannya itu mengamalkan dengan barang yang ihtiyat pada agama daripada mengerjakan segala yang disuruh oleh syarak.
kitab yang dikarang sebelah Indonesia, Aceh, Sumatera, kalau daripada ada A ujung dia letak alif. Kalau belah-belah Patani, dia bagi, contohnya dia tak letak ya, ba alif ga, kan? Gulai gulai ga waw lam, kan? Dia tak ubah alif sebab orang sana baca memang cara macam tu. Gulai, dia baca gulai, kan? Daripada, kan? Oleh sebab itu dia tak sebut, dia tulis dal ra fa dal. Sebab daripada, kan? Orang Patani baca daripada. Bila pergi ke sebelah Sumatera ni daripada, kan? Oleh sebab itu dikekalkan segala, kan? Kalau orang belah Patani pula segala. Jadi segala sin ga lam. Pergi belah Sumatera segala. Nampak ni? Beza kitab yang dikarang di Patani dengan kitab yang dikarang di Aceh dan juga Sumatera dan juga di Banjarmasin. Ihtiyat, berhati-hati pada agama daripada menjaga segala yang disuruh oleh syarak dan meninggalkan segala yang ditegahnya dan menyimpankan atas sekadar darurat daripada yang harus. Ini setakat mukadimah pagi ni, iaitu mengaji ilmu tasawuf ni suruh kita berhati-hati. Contoh, mana dalil? Bila kita bangun daripada tidur, Nabi SAW bersabda, idza staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Ini mengajarkan kita supaya berhati-hati. Apabila seseorang bangun daripada tidur, jangan terus celup tangannya ke dalam bekas air. Sebab apa? Sebab dia tak tahu malam tadi tangan ni merayap pergi mana. Kita tengah tidur, kita tahu kita pegang apa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Tak ada seorang pun tahu malam tadi di manakah tangannya bermalam. Nampak? Islam mengajarkan kita supaya berhati-hati. Basuh tangan dulu sebanyak 3 kali sebelum kita celupkan tangan ke dalam bekas air. Ditakuti bila tangan ini bernajis, mencelupkan air yang kurang 2 kolah, air tu akan jadi najis. Ihtiyat, suruh kita berhati-hati dalam bab beribadat ini. Ada waktu imsak, waktu subuh sekian, contohnya 5:43 waktu subuh. Imsak 5:35 sudah imsak. Boleh dah makan? Boleh. Tapi Islam mengajarkan kepada kita berihtiyat, berhati-hati, takut terlepas. Islam mengajar begitu. Oleh sebab itu di dalam ilmu zikir mengambil kaedah ihtiyat ni. Lepas zikir jangan terus minum. Macam waktu sahur ni, dia beribadat, berhenti terus. Supaya ibadat ini meresapi seluruh badan. Supaya ianya menjadi sebati. Apabila panas dijuruskan air, habis. Dia akan jadi lemah. Macam kita zikir, teguk air. Dia mayamfa'. Dia tidak memberi manfaat. Oleh sebab itu dalam kitab kita ni juga mengajarkan zikir. Lepas zikir 15 minit baru kita minum. Lepas zikir 15 minit barulah kita makan. Ihtiyat. Dalam beribadat ini kita ada ihtiyat, berhati-hati. Dari sudut zikir ada berhati-hati, dari sudut makan kita jangan syubhat, dari sudut bila kita nak semayang kita ada ihtiyat, berhati-hati sungguh. Macam sekarang ni kita pakai mask, berhati-hati. Apa dia lagi? Iaitu kita melakukan perkara yang disuruh dan kita sedaya upaya jaga sungguh. Jangan buat benda yang dilarang oleh Allah. Adapun keperluan harian, kalau boleh jangan sampai kita berlebih-lebihan. Cukuplah sekadar hajat untuk kita boleh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sangat makan, mengantuk, habis
Banyak sangat kena roti canai, boleh sepatutnya makan satu keping. Ini kita makan 2 keping, 1 roti telur, 1 roti bawang. Habis. Balik nak semayang duha, ma'assalama. Salama. Sebab apa? Berlebih-lebihan. Inilah yang kita nak selang-selikan bacaan kitab kita, itu kitab Hikam dan juga kitab Risalah Tazkir Al-Murid fi Suluki Tariqatil Muhtadin, iaitu risalah mengingatkan murid, orang yang berkenak menuju kepada Allah, jalan tariqat orang-orang yang mendapat petunjuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. InsyaAllah malam ni ada kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.